Dan sekarang tiba masanya perkongsian daripada kisah, daripada karya Lance Ayub. Sebelum tu, mari kita dengar ucapan daripada Lance Ayub. Dipersilakan, Lance Ayub. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Cantik tak view kat sini? Ni dah maghrib-maghrib dah ni. Kan orang kata maghrib-maghrib ni banyak benda yang keluar. Ni nak tengok lah apa benda yang nak keluar. Okey. Hai kepada semua peminat-peminat cerita seram. Saya Lan Ayub selaku penulis cerita-cerita seram, terutama Bro 5 yang banyak menggerakkan tim ni. You are the best bro. Terus sukses, saya wish you terus sukses, terus berjaya dalam apa jua yang bro lakukan. Kepada semua tim paranormal, kepada YouTuber, kepada penulis, saya ucapkan selamat maju jaya kepada anda semua. Dan teruskan berkarya, teruskan buat apa yang kita nak buat, kan, dalam kita mencari sebuah erti kehidupan dan mencari sebuah erti keredaan. Jadi saya Lan Ayub mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama. Assalamualaikum. Okey, kita dah dengar. Terima kasih ya Lan Ayub di atas ucapan anda. Okey, kisah yang akan dikongsikan oleh Lance Ayub ini bertajuk Melambai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Petang tu, kelihatan tetamu jemputan telah memenuhi ruang dewan atas event kenduri kahwin klien saya yang telah membuat tempahan 3 bulan lepas. Syukur Alhamdulillah, majlis tersebut berjalan lancar sehingga selesai. Jam telah pun menunjukkan pukul 12.30 malam. Saya Danish yang bekerja sebagai banquet di sebuah kelab golf yang menyediakan ruang ballroom untuk tempahan majlis keramaian. Malam tu, saya dan rakan-rakan lain amat fokus dengan tugas sendiri bagi menjayakan majlis tersebut. Sebaik semua kerja selesai dalam jam 1 pagi, pengurus saya telah memberi kunci bilik kepada kami dan menyuruh kami tidur di kelab kerana hari telah lewat untuk pulang. Tetapi saya menolak perlawanan itu atas alasan tidak membawa baju ganti. Akhirnya, kunci tersebut diberi kepada staf lain yang memerlukan. Saya dan Acap memang datang kerja menaiki motosikal. Rumah Acap dan rumah saya tidak berapa jauh. Jadi, setiap hari, dia akan menumpang saya saja. Tabiat si Acap pula ni, dia ni memang jarang memakai helmet apabila menunggang motosikal di sekitar kawasan tersebut. Sebab jarak rumah kami ke tempat kerja kami hanya dalam 3 km saja. Sebaik enjin motor dihidupkan, kami pun keluar dari pekarangan kelab untuk terus pulang ke rumah. Sebaik keluar dari simpang, alangkah terkejutnya apabila melihat lampu biru berkelip-kelip di hadapan kami dalam jarak 100 meter. Alamak, Cap, roadblock lah, keluh saya sambil membuat pusingan U masuk ke simpang lain. Acap agak terkejut juga. Maklumlah tak pakai helmet. Saya menjadi buntu kerana itulah satu-satunya jalan yang kami gunakan untuk berulang-alik kerja. Tidak ada jalan lain alternatif yang saya tahu melainkan jalan itu saja. Danish, kita ikut jalan belakang nak tak? Kata Acap. Jalan mana? Soalku. Dulu aku pernah ikut member aku ikut jalan tu, tapi ingat-ingat lupalah, sambung Acap. Okey, kau tunjuk jalan lah. Saya bersetuju. Sebaik bersetuju, Acap mengarahkan saya supaya terus ke jalan yang gelap. Memang saya tak pernah lalui jalan tu sebelum ni. Kami terpaksa melalui satu lorong yang gelap dan di hujung jalan ada satu palang besi melepasi palang tersebut. Sebaik melepasinya, kami teruskan perjalanan. Selepas palang tersebut,
jalan tanah mula terbentang. Kelihatan hutan kiri dan kanan kami. Namun, dalam kepekatan malam itu, masih ternampak denai yang boleh dilalui sebuah motosikal. Saya melalui denai tersebut yang hanya dapat disuluk oleh motor saya. Semakin lama, hutan semakin tebal. Di kiri dan kanan kelihatan pokok-pokok yang rendang dan semak samun menghiasi lorong yang kami lalui. Setiba di satu arah, kelihatan sebuah batu besar di depan. Saya hanya fokus dengan tunggangan, tetapi acap yang di belakang menepuk-nepuk belakang saya, menyuruh saya berhenti. Hei, berhenti. Saya pun terkejutlah mendengar jeritan acap, lalu memberhentikan motosikal saya. Sebaik saya berhenti, kedudukan batu besar tadi berada di sebelah kiri kami dalam jarak 10 meter. "Dah kau kenapa suruh aku berhenti?" marah saya pada acap. "Danish, kau tengok ada batu besar kan sebelah kita ni?" Acap mula bersuara perlahan-lahan. Saya terus menarik visor ke atas, melihat arah yang dikatakan. Kenapa?" jawab saya. Belum sempat saya nak bertanya kenapa, terus saya memulas minyak dengan kuat. Acap hampir terjatuh akibat dari tindakan saya itu. Ini kerana di atas batu tersebut, saya terlihat satu lembaga putih berdiri betul-betul di atas batu tersebut. Kelihatan lembaga tersebut melambai-lambai. Tangannya seolah-olah memanggil saya. Dalam keadaan takut, habis semua lopak, batu dan bonggol saya redah. Dalam fikiran saya hanya satu je, nak keluar dari hutan tu secepat mungkin. Acap memeluk saya sekuat mungkin kerana takut terjatuh dari motosikal yang dipandu agak melulu waktu tu. Dalam beberapa ketika, kelihatan lorong di depan saya terpecah kepada 3 lorong. Saya memperlahankan motosikal. "Acap, lorong mana ni?" jerit saya. "Alamak, aku lupalah. Kau redah je lah," jeritnya. Saya pun terus mengambil lorong kanan dan menyelusuri jalan yang agak menurun. Tiba-tiba, di dalam hutan yang tebal tu, kelihatan satu bangunan usang di hadapan kami. Dalam bangunan tersebut, kelihatan samar-samar seperti ada cahaya pelita. Saya memberhentikan motosikal dan menyuluh bangunan tersebut. Alangkah terkejutnya saya apabila mendapati bangunan tersebut adalah sebuah kuil yang agak usang. Kelihatan sebentuk patung berada di tengah-tengah kuil tersebut dan nyalaan pelita di sekeliling patung tersebut. "Danish, dulu aku lalu tempat ni tak ada benda ni semua tau," kata Acap. Saya tanpa berkata apa-apa terus melalui depan kuil tersebut. Tetapi keadaan menjadi lebih tertekan apabila saya dapati tidak ada jalan lagi yang boleh dilalui melainkan berpatah semula. Acap, tak ada jalan dah. Kita salah jalan ni." "Itulah. Habis tu nak buat apa sekarang ni?" tanya Acap yang agak panik waktu tu. Jom patah balik, ujar saya. Kami pun terus mengalihkan arah motor kerana ruang di situ agak terhad dan sempit. Dalam usaha kami menginjak motosikal tu, tiba-tiba motosikal kami terpadam enjinnya. Suasana menjadi gelap gelita seketika dan kedengaran suara cengkerik yang nyaring sekitar kawasan itu. "Alamak, kenapa pula ni? Waktu macam ni lah pula kau buat hal," keluh saya kepada motor yang tiba-tiba padam. Cepatlah start. Cepatlah start." Acap agak mengelupo menyuruh saya menghidupkan semula enjin.
Bau asap culuk semakin kuat menyengat dalam hidung. Dalam fikiran saya, terbayang makhluk yang berdiri di atas batu tadi. Peluh jantan mula menitis di dahi saya. Namun, kami cuma tenangkan diri tanpa berkata apa-apa yang menimbulkan ketakutan. Walaupun dalam hati kami, hanya Allah je yang tahu. Beberapa kali saya menendang starter kaki motor tersebut, namun enjinnya tetap gagal dihidupkan. Dalam usaha saya cuba menghidupkan enjin motor tu, tiba-tiba terdengar bunyi pokok bergegar di belakang kami. Bunyi tersebut membuatkan saya dan Acap terkaku dan memandang sesama sendiri. Apabila bunyi itu kedengaran lagi, saya terus menolak motor sambil berlari, dan Acap tanpa sebarang bunyi turut menolak motor dari belakang sambil berlari. Dalam kesamaran dan kegelapan tu, saya dapat melihat dengan jelas seperti kain berwarna putih terbang menghinggap dari satu pokok ke satu pokok. Bukan sekadar terbang saja, tetapi benda tu juga mengeluarkan bunyi suara orang mengilai. Lebih kuranglah macam tu ya. Suaranya yang nyaring dan kasar cukup membuatkan kami berlari sambil menolak motor tak cukup tanah. Ditambah lagi, kami terpaksa menolak motor dengan jalan yang agak berbukit. Setiba di lorong yang terpecah 3 tadi, kami berhenti. Peluh tidak berhenti-henti mencurah. Jantung saya bagai nak pecah. Acap kelihatan termengah-mengah sambil tunduk menekan-nekan pinggangnya. Acap, ni jalan mana nak ikut ni? Sambil menggiling-gilingkan kepalanya, dia berkata, aku tak tahulah. Hilaian suara itu tetap bermain-main di sekitar kawasan berhampiran. Saya tidak menoleh lagi kerana tidak mampu lagi melihat kewujudan makhluk tersebut. Dalam keadaan tercungak-cungak tu, tiba-tiba Acap melaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam saya melihat Acap melaungkan azan, saya terus mencuba menghidupkan enjin motor saya. Alhamdulillah, sekali lagi, hanya sekali tendangan saja, motosikal saya berjaya dihidupkan. Saya pun bertawakal memilih lorong tengah dengan harapan jalan itu akan membawa kami keluar dari hutan tersebut. Acap masih meneruskan azan walaupun kedengaran suaranya agak tenggelam timbul. Dia terus melompat ke atas motor dan saya teruskan memulas minyak. Selang beberapa minit, saya ternampak cahaya lampu di hujung jalan. Alhamdulillah, saya terus ke arah cahaya tersebut. Syukurlah kerana kami hanya keluar dari kawasan hutan tersebut. Keadaan saya dan Acap agak menggigil setelah sampai di rumah, dan kami tidak berkata apa-apa malam tu. Saya terus menghantar Acap balik ke rumahnya, dan saya pun pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Keesokan harinya, kami berdua MC kerana demam. Cerita kami tu kami kongsikan kepada rakan-rakan kami yang lain. Ada yang simpati, ada yang tergelak besar, dan ada yang serius mendengar cerita. Dan dia dah terbiasa dengan hutan tersebut katanya. Dia tidak pernah terjumpa apa-apa bangunan, apatah lagi kuil lama seperti yang diceritakan. Kisah itu menjadi buah mulut rakan sebaya setempat, dan ada juga dari mereka yang cuba masuk ke hutan tersebut mencari kuil yang kami katakan tu, namun gagal ditemui. Itulah kisah yang ingin dikongsikan. Sehingga hari ini, saya dan Acap tidak berani lagi lalui jalan tersebut, dan kisah tersebut membawa Acap kepada mematuhi undang-undang jalan raya dengan memakai helmet apabila menunggang atau membonceng motosikal, walaupun hanya di sekitar kawasan rumah. Sekian, terima kasih, Brother Fah.